pagi murid-murid. Baik, hari ini kita akan sambung semula pembelajaran kita Pendidikan Moral Unit 8 Adil Pemakin Keamanan Negara sama Cikgu Fahmi. Jadi ini adalah unit baru yang kita akan belajar. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menyatakan cara bersikap adil dan kepentingan bersikap adil. Untuk subjek hari ini, murid-murid boleh membuka buku teks Pendidikan Moral halaman 69 dan 70. Mari kita tahu, sebelum kita belajar tentang adil, mari kita tahu apakah maksud adil. Maksud adil sebenarnya ada banyak. Di antaranya adalah adil ialah memberi layanan secara sama rata tanpa sebarang unsur berat sebelah. Ini adalah definisi adil. Mari kita baca bersama-sama buku teks muka surat 69 dan 70. Mari kita baca. Pada zaman dahulu, di negara Pantai Putih, terdapat seorang raja yang adil dan saksama. Para pembesar taat akan perintah raja. Kehidupan rakyat jelata, aman dan sejahtera. Sumber utama pendapatan mereka ialah mencari rezeki di laut. Pada suatu hari, negara Pantai Putih diserang oleh ikan todak. Raja berikhtiar untuk menyelesaikan masalah itu. Raja membahagikan rakyat kepada beberapa kumpulan berdasarkan kemahiran dan senjata yang dimiliki oleh mereka. Walaupun mereka cuba mempertahankan diri, tetapi serangan ikan todak tidak dapat diatasi. Keadaan ini menyebabkan sumber rezeki negara terjejas. Raja berasa sangat bimbang dan baginda mengeluarkan perintah kepada rakyatnya. Sesiapa yang dapat menewaskan ikan todak, beta akan memberikan kurniaan yang setimpal. Dalam keadaan genting, muncul seorang budak lelaki bernama Janteng yang ingin berjumpa dengan raja. Namun, para pembesar menghalang Janteng memasuki istana. Raja mendapat tahu perkara tersebut, lalu menasihati para pembesar agar memberikan layanan yang sama rata kepada rakyat. Raja menitahkan agar Janteng dibawa masuk menghadap baginda. Janteng telah memberikan cadangan kepada raja supaya membina tembok di sepanjang pantai dengan menggunakan batang pisang. Bagi membina tembok itu, para pembesar telah mengemukakan cadangan kepada raja, iaitu rakyat ditugaskan untuk mengumpulkan batang pisang dan membuat tembok. Para pembesar pula hanya mengawasi kerja-kerja tersebut. Raja tidak mempersetujui cadangan itu. Raja menitahkan para pembesar agar mengumpulkan dan membina tembok batang pisang bersama-sama. Raja juga menasihati para pembesar agar tidak mementingkan diri. Apabila ikan todak menyerang, maka terlekatlah muncungnya di batang pisang. Akhirnya, dapatlah ikan todak dibunuh. Hasil kebijaksanaan Janteng, raja menganugerahkan pingat kebesaran kepadanya. Raja juga memberikan hadiah kepada semua rakyat termasuk para pembesar yang turut memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah negara. Rakyat bersyukur bantuan untuk menyelesaikan masalah negara. Rakyat bersyukur dan gembira kerana raja bersikap adil semasa mengakhirkan tugas dan memberikan kurniaan. Sikap adil raja menyebabkan semua pembesar dan rakyat menyayangi dan taat akan perintah baginda. Raja juga berpuas hati kerana dapat berlaku adil dalam pentadbiran negara.
Selepas peristiwa itu, kehidupan mereka kembali aman. Baik, murid-murid faham tak cerita ni? Cerita ini diubah suai daripada kisah Singapura dilanggar todak. Mari kita lihat. Kerajaan mereka diserang oleh ikan todak. Lepas tu mereka tak boleh nak buat aktiviti harian. Ikan todak tu sangat berbahaya kerana moncongnya tajam. Lalu muncullah seorang budak lelaki bernama Jantan yang memberikan idea untuk meletakkan tembok batang pisang. Kemudian pembesar berkata, okey, rakyat akan kumpulkan batang pisang dan bina tembok. Pembesar akan tengok saja. Tapi raja tak setuju. Perkara ini menunjukkan raja sangat berlaku adil. Raja menyuruh semua sekali pembesar dan juga rakyat untuk membina tembok bersama-sama. Apabila ikan todak menyerang, maka terlekatlah muncungnya di batang pisang itu. Hasil kebijaksanaan Jantan, raja memberikan pingat kebesaran kepada beliau. Raja juga memberikan hadiah kepada semua rakyat secara adil dan saksama. Perkara ini menyebabkan pembesar dan rakyat semua sayang kepada raja. Semua faham ya? Baiklah, mari kita lihat apakah tindakan adil yang dilakukan oleh raja tadi. Yang pertama, membahagikan rakyat kepada beberapa kumpulan mengikut kemahiran dan senjata masing-masing. Yang kedua, menasihatkan para pembesar untuk memberikan layanan sama rata. Yang ketiga ialah memerintahkan rakyat dan pembesar untuk sama-sama mengumpulkan batang pisang dan membina tembok. Raja juga memberikan ganjaran sama rata kepada rakyat dan pembesar. Ini adalah antara tindakan-tindakan yang adil yang telah dilakukan oleh raja. Mari kita lihat kepentingan bersikap adil pula. Antara kepentingan dan kelebihan bersikap adil adalah kehidupan rakyat menjadi selesa dan aman, melahirkan rasa syukur dan gembira sebagai masyarakat. Seperti kita akan rasa gembira jika pemerintah bersikap adil. Seterusnya, mewujudkan masyarakat yang sayang dan taat kepada pemerintah. Dan terakhir, kedudukan perintah menjadi lebih kukuh kerana mendapat sokongan daripada rakyat. Mari kita lihat apakah kesan jika berlaku ketidakadilan. Jika pemerintah bersikap tidak adil, apakah yang akan berlaku? Melahirkan rasa tidak puas hati. Terusnya, berlaku penindasan dan kezaliman. Contohnya macam kita lebihkan orang ni, lebihkan orang tu. Jadi kita akan secara automatik kita akan menindas orang yang tidak kita sukai. Oleh itu kita perlulah berlaku adil, berlaku berat sebelah dalam membuat keputusan. Dan juga kita akan sentiasa berasa curiga antara satu sama lain kerana berlaku ketidakadilan. Itu saja yang kita akan belajar pada hari ini. Saya harap kamu semua faham tentang apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu adil. Contoh sikap adil, kepentingan bersikap adil dan kesan jika kita berlaku tidak adil. Baiklah, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang.